Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penonton-penonton My Halal. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri My Halal pada malam ini. Dan seperti biasa, My Halal dibawakan oleh QSR Brands Malaysia Holding Berhad yang merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang menguruskan KFC, Pizza Hut, Ayam Mas dan produk jenama Life. Dan pada malam ini, My Halal akan membawakan tajuk mengenai potensi pelancongan halal. Jadi kebiasaannya kita dengar halal ini berkaitan dengan makanan. Namun bagaimana pula halal ini diterjemahkan dalam sektor pelancongan? Okey, Hanim pada malam ini tidak bersendirian, bersama dengan rakan sugah yang sudah pun bersedia di sebelah kiri Hanim dan juga dua panel jemputan kita. Kita bersama dengan Azrin. Silakan Azrin. Wow, terima kasih Hanim untuk membuka tirai perbincangan pada malam ni untuk My Halal pada malam ini dengan topik perbincangan potensi pelancongan halal. Okey Hanim, sebelum apa-apa ni nak tanya dulu, dalam list untuk tahun 2022 ni, ke mana rasanya destinasi nak melancong? Ada tak? Ada, tapi dah boleh buka sempadan kan? Jom macam nak pergi Istanbul. Ui, jauh. Kita ingat dia nak jawab yang dalam Malaysia dulu. Yang luar dulu pergi Istanbul. Okay. InsyaAllah satu hari nanti sampai tu. Tapi kalau sampai tak beli oleh-oleh untuk kita ni saja ni. Okey, baik. Malam ini untuk potensi pelancongan halal, saya Hanim juga akan bersama dengan dua panel yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Tapi sebelum saya kenalkan kepada anda untuk membawa perbincangan pada malam ini, jom kita saksikan dahulu kapsul animasi halal yang bertajuk Status Halal Malaysia. Udah, susah ke nak mohon sijil halal Malaysia ni? Oh, senang je. Nah, rujuk buku ni. Kita cuma perlu ikut semua piawaian yang Persijilan Halal Malaysia dah tetapkan. Nak rujuk portal kami pun boleh. Apa portalnya? www.halal.gov.my. Dalam Facebook pun ada. Cari page bahagian Hub Halal. Suci, bersih dan terjamin. Yakini halal Malaysia. Yakin! Baik, kita bertemu kembali setelah kita tengok tadi bagaimana tentang status halal yang mudah-mudahan dapat memberi sesuatu kepada kita. Baik, saya katakan tadi kita akan bersama dengan dua panel pada malam ini. Yang pertama, kita akan bersama dengan Encik Suhaimi Abdul Ghafir yang mana pengasas pelayaran Islamik dan pengarah urusan Intratama Travel Consultant and Tour Malaysia Sendirian Berhad. Bersama dengan saya ni di sebelah kanan saya. Apa khabar tuan? Terima kasih, alhamdulillah. Syukur. Saya difahamkan dah lebih kurang 8 tahun untuk pelayaran Islamik dan juga lebih daripada 30 tahun di dalam bidang pelancongan. Itu yang kita nak dengar pada malam ni Dan seterusnya kita bersama dengan panel kita yang kedua di sana. Juga kita bawakan laki-laki iaitu yang berusaha Dr. Syaharum Mat Sharif selaku Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pakar An-Nur. Baik, juga di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat datang ke My Halal. Terima kasih untuk menjawab persoalan. Tapi mungkin ada penonton-penonton yang tertanya, dia kata seorang pelancongan, seorang lagi perubatan. Tapi tengok pada tajuk potensi pelancongan halal. Mesti ada kena-mengena punya. Nanti kita akan cerita kepada penonton-penonton. Baik, okey, untuk permulaan ni lah kan. Saya nak tanya dululah kepada Tuan Suhaimi kita. Kalau tadi saya ada sebut dah lebih kurang 30 tahun di dalam bidang pelancongan, lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun dalam bidang pelayaran Islamik. Mungkin banyak yang kita nak tahu, tapi kita nak tahu dengan lebih awal ni, macam mana kita nak faham dengan mudah untuk penonton-penonton semua yang di rumah lah tentang definisi pelancongan halal. Silakan Tuan. Okay. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih si handsome guy Dai Hazrin. Nampak dalam TV sangat besar, kecil je, comel orang. Itu biasa. Juga si manis kita tu saudari Hanim dan juga saya hormati iaitu Dr. Syaharum rakan panel saya pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada My Halal atas jemputan dalam membincangkan satu tajuk yang memang kena sangat. Tak lama lagi, 1 bulan 4 je, 1 bulan April ni kita nak buka sepadan dah. Satu potensi halal, pelancongan halal ni. Jadi bagi saya, jika kita tanya pada sesiapa pun, boleh kata pelancongan halal, sudah pastinya akan ada jawapan yang cukup klise, iaitu makanan mesti halal. Tetapi bagi saya sebenarnya pelancongan halal ini memberi maksud yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi, iaitu
dia bermula daripada operator itu sendiri. Maknanya daripada permulaan dirangka pakejnya untuk pastikan pakej itu tidak meragukan, pakej itu sesuai dengan halan thayyiban dan sebagainya. Lepas tu pula dia kena juga lengkap pengaturannya agar semua pakej-pakej yang dibuat tu tiada cas-cas tersembunyi. Ini masuk halal juga. Tak nak bila dah melancong tiba ada pula cas-cas tersembunyi. Ini juga ada yang meragukan. Juga ia je diatur supaya bukan saja makanan, malah keperluan seorang Muslim itu dalam melancong seperti ibadah solatnya dan juga tempat-tempat dilawati juga mesti sesuai lah dengan Muslim itu sendiri, insya-Allah. Jadi itu bagi pandangan saya pelancongan halal. Wallahualam. Kalau kita tengok bukan sekadar kita nampak hanya sekadar dia punya yang asas-asas punya atas saja, tapi macam tuan kata je, kita tengok lebih dalam lagi daripada awal sampailah habis pelayaran tersebut. Baik, okey, kita nak juga nak dengar juga untuk kata-kata awal dari tuan ataupun doktor. Yang mana kalau kita tengok Dr. Shahrom ini adalah juga ketua pegawai eksekutif Hospital Pakar An-Nur. Yang mana kalau kita nak tahu dan kita lihat pada penonton-penonton, mesti penonton-penonton biasa dengar berkenaan dengan Hospital Pakar An-Nur. Jadi mungkin boleh cerita jugalah tentang awal penubuhan hospital tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mahalal kerana dapat jemput saya. Alhamdulillah. Pertamanya idea penubuhan Hospital Pakar An-Nur ni bermula tahun 1987 lagi oleh 3 orang doktor perubatan balik daripada UK, 2 orang dan seorang lagi terbalik daripada Mesir. Jadi Dr. Hatta Shahrom, Dr. Prof Rashid Abdul Rahman dan juga Dr. Musa Nordin yang famous tu. Pasal vaksin. Jadi mereka ada idea untuk buat hospital. Jadi terpaksalah untuk mendapatkan CJ hospital ni bukan mudah. Dia kena ada doktor yang specialized. Dia tidak boleh doktor biasa. GP tak boleh. Jadi mereka setuju untuk mengambil pelajaran lanjutan lah, specialized perubatan. Jadi mengambil tu kurang-kurang 4 tahun. Jadi akhirnya 2006 mereka telah setuju untuk menubuhkan hospital tu. Alhamdulillah. Jadi daripada 2006 sampailah hari ini 2022 kita telah berpindah. Mula-mula hospital ni adalah di Rumah Kedai saja di Bandar Baru Bangi di Seksyen 9. Tetapi 2009 kita telah berpindah kepada apa yang ada sekarang ni dekat roundabout tu, Seksyen 15. Tetapi bangunan itu bukan milik kami, adalah milik tabung haji. Jadi kami sewa. Jadi alhamdulillah ada 100 katil dan dia punya itu pun dah tingkat dah naik tertiary hospital, bukan hospital biasa. Kerana ada ICU, kerana ada MRI, ada kemudahan facilities yang up to date, yang latest, cutting edge technology. Jadi ini adalah menggunakan ramai juga pakar. Kita ada lebih kurang 30 yang resident dan 30 yang pelawat, yang visiting. Jadi itulah dan hospital kami pun telah mendapat sijil 2015 MS 1900 2014 adalah syariah based quality management system, iaitu hospital patuh syariah. Hospital ini hospital swasta yang pertama mendapat pensijilan itu. Pensijilan itu laku untuk 3 tahun, tetapi setiap tahun SIRIM akan datang untuk membuat audit surveillance. Jadi itulah kelebihan kami, kita hospital patuh syariah. Kiranya penubuhan tadi 2006. 2006 baru di memula 30 katil saja. 30 katil. Di shop lot. Dan tuan pun kiranya awal jugalah. Saya masuk 2010 selepas saya pencen. Saya pencen daripada Pernek. Dulu saya kerjakan Pernek. 25 tahun. Okey. Itu adalah bidang IT dan telekomunikasi. Jadi ada kawan-kawan doktor ni jemput untuk masuk bahagian perubatan Tapi kita oleh sebab kita ni benda tu benda yang motivate kita. Akhirnya saya lepas buat MS 1900 tu syariah, saya pun buat PhD untuk mengubahkan apa yang kita buat tu pada akademik. Satu ilmu yang ada supaya orang boleh baca dapat. Alhamdulillah. Okey. Maknanya lepas 4 tahun ditubuhkan, lepas tu tuan pun masuk sekali di dalam tu menjadi tim di dalam Hospital Pakar An-Nur. Baik. Okey, kita nak balik pada ni, apa nama tuan panel kita yang pertama. Saya terfikir
sikit juga nak tanya kan. Macam orang kadang-kadang kata kan bila sebut tentang pasaran Malaysia ni mestinya benda-benda yang memang kita dapat makanan, kosmetik kan. Tapi bila mana kita tengok juga pelancongan ni, ada orang kata macam boleh pergi ke pelancongan, istilah ada tu kan, boleh pergi ke buat pelancongan. Tapi kalau kata tengok ayat kata boleh pergi ke tu, tuan dah 30 tahun dalam bidang pelancongan. Jadi saya nak tanyalah, betul ke orang kata yang mana dalam bidang pelancongan ni juga dia boleh menjana ekonomi Malaysia? Silakan. Alhamdulillah. Dai Azrim ni nak berjalan? Saya suka. Saya pantau orang jemput. Selagi mana ada orang macam Dai Azrim, pelancongan itu akan terus berkembang. Jadi pelancongan halal ni pula rentetan daripada pelancongan biasa. Jadi keperluan yang diperlukan oleh masyarakat ketika ini sebenarnya bila melancong Azrim, kita apa yang kita perlukan? Kita tak nak berserabut. Kalau tuan tanya saya suka berjalan dalam Malaysia. Ya, tu Istanbul. Jauh sikit. Biasa. Mungkin ada kena mengena dengan Presiden Tayyip Erdogan. Baik, tapi di sini maknanya keperluan orang bila nak melancong ni sebenarnya dia tak nak serabut. Ya, betul. Dia tak nak pening kepala. Sebab kita nak melancong, kita keluarkan wang, kita peruntukkan masa yang cukup panjang untuk melancong. Kita tinggalkan segala-gala yang apa kita lakukan sementara sebelum ni kan sebagainya, dan kita nak melancong. Bila kita melancong, kita tak naklah berserabut. Betul. Nak mikirkan makannya macam nak cari makanan halal lah. Lepas tu semayang pula kita kena sebagai musafir kita ada 3 kali waktu solat dan sebagainya. Jadi benda-benda gitu semuanya sebagai seorang pelancong dia lebih suka jika diaturkan pelancongan sesi pelancong itu. Jadi dengan adanya begitu, potensi halal ni sebenarnya pelancongan halal ni sebenarnya amat besar. Sebab kenapa? Kerana mereka tak payah risau dah. Contohnya pergi luar negara, nak cari makanan halal. Kita punya agensi pelancongan kita akan menyediakan. Kepentingan. Kalau tidak kita cari sampai je pula. Saya pernah kes. Saya pernah pergi di Barcelona. Kita rasa kita nak cari makan, alamak tak ada. Biasanya istilah kat sini pork free kan. Kita pun pork free okey tak apa, kita pergi sana, kita pun belagak lah macam Malaysia nya pork free pemahaman dia tak sama dengan luar negara. Jadi bila kita pergi satu kes, saya pergi dekat Barcelona tu, saya pergi tak apalah, dah tak ada makanan halal, kita makan seafood. Kita masuk dah tak faham bahasa Inggeris, dah lah dia bahasa Melayu lagi tak faham kan. Lepas tu kita tengok menu, kita pilih, kata okey, kita tanyalah sajalah nak buat kan. Is it seafood only? Yes. No wine? Yeah. Itu lah kata. Dia kata, is it pork free? Ya. Itu tu. Tak sampai 5 minit kita dah choose makanan. Tak sampai 5 minit dia hantar sepiring gitu. Berbelang-belang pink dengan putih sikit. Salman. Saya pun kata, excuse me, what is this? Is it pork? Oh no, I'm Muslim. It's a pork free. It's a free. Maknanya dia faham bahawa dia ingat kita minta pork tu free. Percuma. Jadi pemahaman yang kita ada di pasaran kita sekarang ni lain, berbeza dengan pork free luar. Jadi bagi pandangan saya, dari segi maksudnya perjalanan ekonomi ni tadi, sebab kerana keperluan manusia itu sendiri untuk diatur boleh berjalan. Jadi kita sebagai agensi pelancongan inilah rebut peluang untuk memenuhi hasrat-hasrat mereka. Dan kena faham bahawa untuk mencari agensi pelancongan tu, kita kena pilihlah agensi pelancongan ni yang ada sejarahnya, yang mana ada credibility-nya dalam kepercayaan dengan rekod bersih menelitikan pelancongan halal. Dan kerajaan juga seharusnya memberikan satu perhatian yang lebih. Tapi betul, maknanya tuan, bila mana kita nak pergi untuk masuk dalam bidang pelancongan ataupun kita nak pergi melancong ke mana-mana, pastikan kita faham dulu apa itu makna pelancongan halal. Okey tuan dan juga tuan, kita nak berehat dulu boleh? Kita nak beruang untuk berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama My Halal. Jangan ke mana-mana. Saya ada satu soalan. Ejen pelancongan memainkan peranan penting dalam mempromosi dan memberi kesedaran halal kepada pelancong dengan membawa pelancong pergi ke tempat, hotel, restoran yang ada sijil halal. Tapi ada sesetengah agensi pelancongan yang lebih mementingkan keuntungan dengan tidak membawa pelancong ke tempat yang ada sijil halal. Jadi apa pendapat tuan
atau nasihat Tuan kepada agensi pelancongan yang macam ni? Baik, itu soalan dari sahabat kita, pengguna yang mana juga dia berfikir berkenaan dengan pelancongan halal, yang mana bila tengok tajuk kita pada malam ni, potensi pelancongan halal, sudah pastinya penonton-penonton di rumah, di luar sana juga terfikir. Dia kata betul juga, bila mana nak melancong ni, bukan sekadar dia nak tengok harganya okey, tempatnya okey, pakejnya okey, tapi dia juga nak tengok berkenaan dengan apa yang dihidangkan, tempat, juga dia punya kelengkapan, apatah lagi makanan. Yang tu memang dia tengoklah. Okey. Kita nak kait sikit lagi soalan untuk Tuan Suhaimi. Macam kita nak ambil soalan pada penonton tadi lah. Dia kata kadang-kadang ada agensi ni yang mana dia kurang ambil berat tentang tempat, makanan. Dia hanya fikirkan untung tu, tapi dia lupa nak tengok apa yang perlu untuk dia punya pelanggan tu. Silakan. Sebenarnya pokok pangkalnya hati dan iman operator pelancong tu sendirilah. Sebenarnya dalam tu kena faham satu je, bahawa lumrah kita faham bahawa makanan halal ni memang mahal. Halal tu sendiri memang mahal dah. Jadi kalau kata tu kadang-kadang operator ni, orang pelanggan-pelanggan kita ni pula, dia nak murah aje. Nak melancong best, nak berjalan tempat best, nak hotel best, tapi nak package nak murah. Package payah kita. Jadi makanan tu sendiri pun halal. Jadi kadang-kadang melibatkan operator ni, dia terpaksa memikirkan soal kewangan pengguna itu sendiri. Jadi bagi saya, nasihat saya pada operator itulah, bahawa operator pelancongan Muslim, sahabat-sahabat di luar sana, jadilah dai halal dan pencetus halal yang benar-benar konsisten walau ke mana kita berada. Kita kena mendidik para pengguna kita, para yang kita punya pelancong-pelancong yang Muslim yang ada ni, supaya pastikan menekankan soal halal ni. Sebab halal ni, makanan halal ni dia menjadi darah daging. Bukan saya makan dia masuk badan dai Azri. Dia takkan ke sini. Tak ada. Dia masuk saya. Bila masuk saya tu yang jadi kadang-kadang dia membentuk iman, membentuk takwa seseorang tu, dia membentuk akhlak bila makanan-makanan yang tak elok dimasuk. Ini penting bagi setiap orang Islam kita. Dan bagi saya lah operator pelancongan Muslim ni dinasihati, walaupun pergi luar negara, contoh macam sahabat kita nak pergi Turki tadi, memang Turki negeri Islam, tapi ada juga kadang makanan yang tak halal kan. Bagi saya, mereka di Europe dan sebagainya, mereka boleh rujuk badan pensijilan halal yang ada diiktiraf oleh JAKIM. Saya percaya benda itu ada di website JAKIM. Dan mereka boleh dapatkan nasihat sebelum pergi untuk mana rekomendasi restoran-restoran yang mereka boleh rekomen yang betul-betul disahkan halal. Sebab kena ingat, contohnya dengan negara ASEAN sendiri, di Indonesia, di Thailand, dia tulis je nampak tudung halal, tapi dia tak dapat sijil halal. Tapi rupa-rupanya menyamar. Itu yang kita tak nak. Kerana makanan tu kena ingat, dia masuk dalam badan kita, bukan masuk badan orang lain. Betul. Pucuk pangkal dia balik pada hati tu orang kata. Saya kalau saya senangnya saya call Cik Zaimi ya. Aduh. Adim, macam mana ni? Ada satu ni? Ada satu soalan juga. Kita bisa dengar halal-halal, tapi sebelum ni rasanya pelancongan halal ni masih baru lagi sebenarnya. Jadi macam mana dengan pelancongan Islam? Adakah pelancongan Islam itu tidak sesuai digunakan untuk menarik tetamu, khususnya kerana halal juga dalam Islam juga? Ya. Bagi saya sebenarnya perkataan Islam tu sendiri berat sebenarnya. Berat. Dia orang tak faham bila bawa gitu. Jadi pelancongan halal tu rasanya lebih sesuai. Tapi kami di Pelarian Islami ini benar-benar memang membuat konsep Islamik. Itu saya kami tak beza tu, Islam dengan Islamik ni lain. Islam ni adalah agama kita yang cukup segala sifatnya, tapi Islamik ni kita telah memurnikan suatu perkara tu supaya sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan agama kita. Itu yang kita buat Pelarian Islami. Dan bagi pandangan saya untuk pekir-pekir lain, saya setuju dengan pendapat Anim tadi, sesuai digunakan daripada pelancongan Islam atau pelancongan Muslim pergi tuju ke pelancongan halal. Itu lebih penting sebenarnya. Faham? Betul. Kalau macam tu nak tanya juga dekat doktor, selalu juga kita dengar perkataan kalau sini pelancongan halal. Okay? Kalau contoh perubatan halal selalu ada juga digunakan.
Dia okey, perubatan halal ni kita faham bahawa halal tu adalah lebih pada produk, kan? Okey, ubat misalnya. Okey, tapi kalau kita nak bagi kami saya lebih suka katakan patuh syariah. Sebab kalau produk dia okey, kita ada persijilan. Tetapi kita nak seluruh kita punya organisasi itu bergerak dalam satu SOP yang patuh syariah. Itu lebih rapat. Sebab kalau kita misalnya kalau kita patuh syariah, jadi kita tak perlu kata produk ni dah halal, sebab organisasi itu dah patuh syariah, dia mesti buat kerja yang halal. Misalnya kita kata kita ni orang Islam, pergi rumah orang tu dah Islam, kita tak tanya dia makanan kamu halal ke tidak, kan? Organisasi itu dah Islam. Betul. Jadi macam itulah. Jadi seeloknya lebih baik. Tapi dia ada itu juga terlibat dalam kes-kes mana yang produk tu terpaksa itu, kan. Macam misalnya katakanlah bank dia kata produk dia produk mudarabah misalnya. Bila dia nak keluarkan produk tu, dia kena ada proses persijilan dia. Betul. Tetapi organisasi tu tak perlu patuh syariah. Orang dia mungkin tak pakai tak bertudung atau tak barat, kan, tak tukar barat. Jadi itu adalah sebab persijilan tu terhadap produk. Kalaulah kita buat persijilan tu terhadap organisasi tu sendiri. Kalau organisasi tu sendiri patuh syariah, dalam tu kena buat ikut halal semualah, kan. Sebab sesuatu bisnes tu kalau halal, dia patuh Islam. Saya faham. Baik, Azim. Okey. Azim, okey. Itu berapa saya? Kita bertembung Ya, apa tu? Baik, Azim. Tapi ada juga mengatakan bahawa hospital swasta sepatutnya meniru kerajaan sepatutnya mengikut apa yang hospital swasta buat lakukan seperti syariah dan sebagainya. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Tuan Haji mengenai adakah dapur hospital kerajaan ini juga perlu ada CJ halal sebenarnya, Doktor? Sepatutnya lah, kan. Kita sebenarnya negara Islam. Negara Malaysia ni imejnya negara Islam. Jadi apabila negara itu negara Islam, setiap orang rasa semua tempat yang dia melawati itu kenalah halal, kan. Terutamanya kerajaan, kan. Kerajaan Islam. Jadi kalaulah dapur tak Islam, saya rasa tak sesuai lah. Sebab kerajaan kita Islam. Jadi seeloknya memanglah kita nampak perlulah hospital tu mengadakan dapur yang halal, kan. Dan bukan mahal pun, sama je saya rasa. Sebab kalau kita kat rumah pun kita tak perlu persijilan, kan. Kat rumah halal, kan. Jadi kalau orang Islam masak benda yang halal, tak ada masalah, kan. Betul. Cuma saya nak tambah sikit lah. Saya bagi saya walaupun kita Islam, walaupun kita bertudung, kita Melayu, Islam, bagi saya dia boleh memberi kepada publik ni, restoran dan sebagainya, mereka sewajarnya ada CJ halal. Sebab CJ halal ni bukan pasal yang masak tu Islam, bukan pasal dia pakai ayam sembelih, bukan dia menggunakan produk-produk yang halal, tetapi kebersihan juga salah satu part of Islam. Betul. Sebab saya pernah jumpa kadang-kadang tukang masak ni, dapur-dapur, kita pergi dapur tu, tengok ikan dan sayur letak atas lantai je. Lepas tu dia percik-percik air, dan itu jadi satu contoh yang mana kita tak boleh makan dah. Jadi di sini juga penting. Banyak orang cakap bahawa jika dia bukan Islam, kena dapat CJ halal. Jika restoran Muslim, tak payah. Restoran Islam tak, restoran Melayu tak payah. Jadi saya rasa itu kurang tepat. Saya rasa sewajarnya kita sebagai pengguna mendidik juga para pengusaha ni supaya ambillah CJ halal. Jadi sebab apa, saya percaya JAKIM datang dengan standard. Halal JAKIM datang dengan standard SOP-nya, bukan sahaja di segi cara masak, di segi penyimpanan dan sebagainya, malah penyediaan makanan tu sama ada bersih ataupun tidak. Itu pun yang dikira penting juga. Jadi kita akan jadi satu suasana yang sihat dalam masyarakat kita, insya-Allah. Betul, saya setuju dengan yang dikongsikan oleh Tuan Suhaimi, yang mana betul, dia kadang-kadang kita hanya nampak pada orang, tapi kita lupa nak tengok apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Okey, saya nak tambah soalan tadi dekat Doktor. Yang mana saya jarang buat kerja menggabung-gabung ni, tapi malam ni saya cuba untuk menggabungkan di antara dua benda. Okey, macam pokok kita kacuk, ini kita cuba nak gabungkan. Saya cuba nak gabungkan di antara perubatan dengan pelancongan. Okey. Baik, kita biasa dengar berkenaan dengan perkataan ataupun istilah satu ayat, pelancongan perubatan halal. Okey, mungkin Doktor ada satu istilah ataupun satu definisi yang mudah untuk penonton-penonton kat rumah faham apa sebenarnya yang dikatakan pelancongan perubatan
halal. Silakan. Ya, pelancongan perubatan halal tu, utamanya bisnes tu, pelancongan tu mesti halal lah. Kemudian kita lihat daripada perubatan. Jadi kalau pelancongan tu dia pergi ke satu tempat. Dulu kalau itu orang yang tak bermaju pergi ke negara maju untuk mendapatkan perubatan. Tetapi sekarang ni banyak orang maju, negeri maju datang ke negara yang macam kita, Malaysia. Sebab kita punya tarikan tu banyak benda yang ada kelebihan kita dari segi bahasa, dari segi murah sikit berbanding harga perubatan. Jadi pelancongan perubatan halal tu apabila dia datang untuk membuat rawatan di Malaysia misalnya, benda tu halal dari segi makanan yang disediakan, dari segi rawatan yang disediakan, dari segi cara dia mengendalikan tu. Tetapi kalau saya kata tadi lebih baik hospital tu ambil patuh syariah dan seterusnya semua dia kena jaga. Macam kami SOP-nya dia jaga. Jadi sebab ada benda-benda yang dalam panel syariah kami tak setuju, benda tu tak boleh dibuatkan. Macam misalnya rawatan kosmetik lah. Itu ada benda-benda yang masih lagi was-was, tidak masih dalam perbincangan meragukan. Okey, maknanya tapi kalau setakat mengambil dapat rawatan lagi sakit itu okey. Itu tak ada masalah. Kalau reconstruction pun boleh. Muka kita sebab terbakar ke, itu okey boleh. Faham. Maknanya bila kita nak senang faham, pelancongan perubatan halal ni maknanya dia pergi melancong, tapi nampak macam melancong tapi sebenarnya pergi ke satu tempat untuk dapatkan perubatan. Lebih-lebihnya nak cari perubatan dengan cara yang Islam. Baik. Okey, jadi penonton sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan dan Tuan Sohim pun ada nak kongsikan pengalaman tentang pelayaran Islamik, tapi kita akan tunggu seketika nanti. Jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama My Halal. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam My Halal Jakim dengan tajuk Potensi Pelancongan Halal, dan kita telah pun dapat satu perkara baru sebenarnya tadi Azrin mengenai pusat perubatan halal ataupun pelancongan perubatan halal ini yang telah pun dikupas oleh kedua-dua panel kita. Dan sebelum kita nak berdiskusi lebih panjang mengenai tajuk pada malam ini, kita saksikan dulu segmen sebelum sebar dengan tajuk Gegelang Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton? Anda bersama dengan saya Irfan Syahmi dalam segmen Semak Sebelum Sebar. Riuh rendah di media sosial baru-baru ini tentang dakwaan satu produk gegelang sotong sejuk beku yang dikabarkan tidak halal. Bukan setakat itu, lebih menyeramkan, ia turut didakwa dihasilkan daripada usus babi. Persoalannya hari ini, benarkah dakwaan tersebut? Dan sejauh manakah siasatan dibuat terhadap produk berkenaan? Seperti biasa, kami telah membuat semakan dengan pihak bahagian pengurusan halal Jakim dan mendapati produk berkenaan merupakan pemegang sijil halal dari Shandong Halal Certification Service yang masih sah sehingga kini. Dan untuk makluman pengguna semua, Shandong Halal Certification Service ni merupakan badan pensijilan halal di luar negara yang diiktiraf oleh Jakim di negara China. Tetapi, mendengar kegusaran orang awam, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP bersama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Jain yang berkaitan juga telah mengambil tindakan awal sebaik isu tersebut ditularkan dengan turun padang untuk apa? Untuk menjalankan siasatan serta mengambil sampel untuk dianalisa. Dan dalam masa yang sama juga, Jakim telah menghubungi Badan Pensijilan Halal di China itu, iaitu Shandong Halal Certification Service, bagi mendapatkan pengesahan berkenaan. Dan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kimia mendapati tiada sebarang DNA babi yang dikesan dan ianya turut disahkan melalui satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri KPDNHEP, iaitu Datuk Seri Alexander Nantalinggi pada awal bulan Mac yang lalu. Maka hari ini jelaslah sudah sebarang yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ini rupanya adalah palsu dan tidak beretika. Saranan kami, seandainya anda memiliki keraguan tentang status halal produk, premis atau apa jua berkaitan dengan halal, jangan lupa untuk lalui laman Sesawang Halal di www.halal.gov.my.
Dan pengguna juga boleh muat turun aplikasi telefon pintar Smart Halal dan Verify Halal untuk memperoleh pelbagai informasi dan status halal pelbagai produk dan premis makanan di luar sana. Ingat hashtag kita, bersama semak sebelum sebar, sabar sebelum sebar, dan pastikan kita saring sebelum sharing. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi info untuk penonton-penonton ya. Daripada video yang kita dapat lihat tadi, ada sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan pada malam ini. Baik, Hanin. Ya, Saya ni waktu berehat tadi ni mata saya tertumpu je dekat kapal. Tak sabar Azrin tu nak pergi belayar kan. Tak ada, bukan sebab nak belayar tu. Dia bukan sebab tajuk pelayaran pelancongan tu, tapi saya cuba tengok kan macam mana kapal yang begitu besar boleh berlayar di atas lautan sedangkan kita pun kadang-kadang turun-turun tenggelam. Tapi kapal dia boleh duduk elok dekat atas laut Tu betul lah kata orang. Kalau Allah punya takdir, jarum pun boleh tenggelam dalam laut, tapi kalau dikatakan tidak, kapal yang besar pun boleh berlayar di atas lautan. Falsafah. Baik, okey. Macam saya katakan tadi, Tuan 30 tahun dalam bidang pelancongan dan juga 8 tahun untuk pelayaran Islamik yang mana mungkin kita nak dengar jugalah sedikit pengalaman, boleh kongsikan kepada penonton-penonton tentang pelayaran Islamik yang mana dah 8 tahun dibuat, dan juga mungkin juga adakah pelayaran Islamik termasuk dalam pelancongan halal. Silakan. Memang benar pelayaran Islamik adalah termasuk dalam pengiktirafan itu pelayaran halal. Sebenarnya pelayaran Islamik ini juga telah mendapat pengiktirafan hak cipta terpelihara. Walaupun jenama dia pelayaran Islamik, nama umum, tapi kami berjaya dapat pelayaran Islamik with K dan juga Islamic Cruise. Kami ada certificate on that. Ini dah di-trademark kan? Dah di-trademarkkan. Jadi masalahnya sekarang ni kat luar sana banyak yang meniru. Dan itu yang menghasilkan orang putih dah pergi ni, tiba dia kata bukan pelayaran Islamik yang sebenar. Jadi hati-hati kat situ, kerana banyak peniru di luar sana. Dan kena faham bahawa kita membuat konsep dakwah bil hal. Sebab apa, banyak orang cakap kapal ni mana ada kapal halal. Kapal tak ada. Tak ada kapal halal. Atas tu dia syurga banyak neraka lebih. Jadi sebab apa, dia macam-macam program di sana. Tapi kita tak ada pilihan. Kita konsep kita dakwah, kita nak bawa ke tanpa kita pun orang tetap naik kapal. Betul. Jadi bagaimana dengan makanan mereka? Bagaimana dengan solat mereka? Bagaimana dengan keperluan-keperluan mereka sebagai Muslim? Mereka nak jalan tapi mereka terpaksa. Itulah istilah kadang-kadang dia main darurat aja. Itu masalah dia kan. Nak buat macam mana? Tak boleh macam tu kan. Jadi kita punya konsep ialah kita memenuhi ataupun bekerjasama dengan Badan Persisian Halal yang diiktiraf oleh Halal JAKIM, yang mana kita memastikan bahawa segala syarat-syarat keperluan halal tu dipatuhi. Malah contoh kalau kita pergi ke Vietnam, kita ada kapal di sana, Vietnam tak ada halal. Contohnya di Halong Bay Zero Muslim. Apa kita buat? Kita deal dengan Halal Vietnam, yang mana Halal Vietnam juga adalah Badan Persisian Halal yang diiktiraf oleh JAKIM di negara Vietnam. Kita pakat bawa pegawai dia datang join pelayaran tu dan dia memantau setiap masakan. Sebab mereka yang tahu bahasa Vietnam, dia tak tahu. Dan orang Vietnam tak pandai, tukang masak tak pandai pun cakap Inggeris dan sebagainya. Jadi mereka memantau. Bayangkan kita menekankan konsep halal tu cukup serius. Dan halal bagi kita ni ada 4 perkara. Banyak orang cakap, dah senang je buat pelayaran Islamik ni. Try tengok, susah. Kadang-kadang seluar dalam pun lupa pakai. Pening kepala nak mikir kan. Jadi bayangkan, pelayaran Islamik ni kita terbagi halal pelayaran Islamik ada bagi 4 perkara. Pertamanya adalah sertu. Sebelum kita lakukan pelayaran Islamik itu, sehari sebelum belayar, kita memastikan kita menyertu kapal tersebut. Satu kapal? Bukan satu kapal. Tergantung pada kalau kita catat. Sebelum kita dah catat kapal ni, satu kapal yang kita catat. Kita sertu. Tetapi kapal-kapal tertentu ni kadang kita catat, kita sertu main kitchen dia. Jadi ia dakwah juga di segi makanan halal kepada orang bukan Islam. Juga kita sertu dekat barang dia punya barang peralatan masakan dia dia punya buffet, dia punya tempat penyimpanan, tempat troli pun dah kita letak stiker. Sebab untuk memastikan benda itu tidak dicurangi di belakang hari. Nombor 2 pula, walaupun sertu tak wajib, kita buat atas dasar kebersihan. Nombor 2, kita pastikan, kita wajibkan seminggu sebelum pelayaran, kapal kena hantar list-list makanan. Contohnya macam ayam dia. Diorang memang confirm diorang ambil daripada supplier non halal. Sebab kenapa? Kena harga dia murah. Contohnya ayam kalau kata dia ambil harga sekilo lebih kurang dalam kata RM20 contoh. Tapi kalau halal dia jadi double.
Oh, 40 mahal. Jadi kita kena faham kat situ. Tapi kita nak tak klik, kita nak dia orang submit kat situ. Termasuk sos lah, termasuk ayam daging, termasuk dengan bahan-bahan lain. Yang dia kena submit pada kita untuk kita sahkan. Dan tak kisah halal yakin ke apa ke, janji halal yang diiktiraf. Satu. Dan yang ketiganya pula, kita pastikan diorang menyediakan khusus ruang penyimpanan atau storage yang tak bercampur. Ada kadang kapal kata apa, Cik Suhaimi, boleh tak kita letak partition je? Sebab kerana saya tak boleh. Kita nak satu bilik khas kita punya sahaja. Sebab kenapa? Tak nak dia bercampur dengan benda-benda yang halal, yang pork dan sebagainya. Dan yang keempat, wajib mereka ada satu chef ataupun pekerja dapur yang Muslim. Mereka kena provide pada kita. Lagi bagus dia seorang ketua. Dia kena ketua. Jadi kita kena deal dengan dia supaya setiap kali masakan dihidangkan, beliau ni jadi supervisor kita pula. Mereka kena pastikan bahawa dalam belakang sana, sebab tak kisah dia orang Indonesia ke, chef daripada India ke, daripada Pakistan ke, janji dia chef dan ataupun pekerja dapur untuk dia memastikan halalan thayyiban tu tak dicurangi di belakang dapur. Ini konsep halalan thayyiban yang dibuat oleh pelayaran Islami. Dan alhamdulillah kami juga pastikan minta supaya kapal ini tolonglah sikit. Bila sana tu mana-mana yang pakai skirt, mana yang pakai seluar dalam tu panjang sikit. Kita tak boleh paksa diorang pakai tudung, tapi kita minta diorang pakaian mesra Muslim, mesra Islam, mesra Muslim. Jadi janganlah pakai seluar panjang ke, kan? At least something. Jadi sopan sikit. Jadi di masa yang sama juga kita minta supaya aktiviti tambahan yang kita buat sendiri, dan alhamdulillah penerimaan kapal-kapal krus antarabangsa ni cukup hebat. Itu yang saya dapat deal dengan kapal-kapal antarabangsa, dan mereka rasa kata apa? Islam ni sebenarnya mudah. Satu, nombor dia kata benda seronok berurusan dengan orang Islam kerana tak banyak keengah. Apa je masalah, hujan ke panas ke, senyum aja. Kan? Lepas tu redha aje. Satu bab. Dan mereka senang nak dihandle. Janji you provide apa we need, what we need. Itu yang alhamdulillah kapal kita berterusan, ada banyak kita guna jenama-jenama luar yang di pasaran sekarang ni yang kita ni. InsyaAllah bulan 6 pun kita akan naik kapal lebih besar daripada ni lagi. Bulan 7. Berapa kapasiti tu? Yang bulan 7 ni insyaAllah lebih kurang 4,000 lebih passenger. Dan saya sebenarnya satu je lah hajat saya dah pernah belayar buat pelayaran Islami. Lepas tu hajat kedua saya ialah saya nak buat pelayaran pergi ke Bandar Islam. Saya dah buat dah pelayaran 25.0 ke Aceh. Alhamdulillah dah berjaya. Lepas tu pula yang ketiga pula, hajat saya nak buat pelayaran umrah. Lepas tu 2020 kita buat pelayaran umrah. Jadi insya-Allah kita cadangnya dalam lagi kita akan lancar dalam tahun ni juga pelayaran umrah yang kita buat. Dia bayangkan seronok tu. Kita beberapa malam kita akan singgah beberapa tempat sebelum kita sampai dekat tempat umrah tu. Di detail saya tak boleh beritahu sekarang sebab itu rahsia besar bagi kami sekarang. Dan doa yang terbaik. Simpan duit nanti saya lancar insya-Allah. Bila lancar je cepat masuk. Tak lama itu ya. Dan yang keempatnya hajat saya ialah saya nak pastikan Malaysia sebagai pengeluar pelayaran Islami. Pelayaran Islami ni jenama Malaysia ni. Jadi saya nak supaya kita dapat memiliki satu kapal halal di dunia. Subhanallah, bagus tu. Idea tu bagus tu. Insya-Allah. Berumah dengar. Kalau rakyat Malaysia kat luar sana boleh aminkan berapa juta ni. Amin tu dapat TV tu. Makbul insya-Allah. Jom kita pergi dekat apa nama doktor pula. Baik. Hampir 2 tahun dalam pandemik COVID-19. Lepas tu memang kata orang bila mana dalam tempoh pandemik ni dia kata perubatan okey, dia kata tak ada masalah. Bidang-bidang lain mungkin agak terkesan tapi dia kata perubatan okey, tak ada masalah. Tapi saya nak tanya sendirilah dekat Dr. Shahrum kan. Bila sebut tentang pelancongan kesihatan, ada kesan baik ke ataupun kesan buruk ke bila mana dalam tempoh pandemik COVID-19? Silakan. Terima kasih. Bila era COVID ni semua yang terkesan. Pelancongan terkesan. Jadi kalau pelancongan perubatan sudah tentu terkesan sebab MCO yang tak pelancong pun di dalam negeri pun terkesan. Sebab tak boleh bergerak. Jadi banyak orang sakit pun. Tapi orang sakit dia tak mau keluar. Yang emergency saja yang mau keluar. Jadi kami pun terkesan. Hospital terkesan, memang terkesan. Jadi dalam satu tahun 2020 tu memang teruk. Boleh kata pendapatan turun sampai 70% turun. Tetapi kalau kita tengok pun negara kita pelancongan perubatan, data yang kita dapat, kalau tidak dulu 2019 tu yang daripada Malaysian Healthcare Travel Council dia kata
masa tu 1.7 bilion, 1.7 bilion. Tetapi apabila COVID datang, turun sampai 80, setengah, 50%. Tapi sebab itu yang orang-orang yang boleh datang, yang kena buat rawatan, itu okey. Tapi selepas itu sekarang ni baru timbul balik, dan kerajaan sendiri sebabnya hospital-hospital kerajaan banyak dia COVID masa tu, jadi yang non-COVID ni tak boleh pergi hospital kerajaan. Jadi apa yang KKM buat, dia dipanggil projek decanting. Dia hantar semua yang non-COVID ni kepada hospital swasta. Dan alhamdulillah kami pun dapatlah tambahan pendapatan oleh sebab ramai yang non-COVID terpaksa dihantar kepada kesian orang ni, dia sakit dia betul. Nak rawat kat mana ke? Tak boleh, dia tak boleh pergi ke hospital kerajaan. Jadi kerajaan bayarlah semua hospital swasta ni untuk membuat. Tapi dia ada limit lah. Setiap satu surgery itu dia limitkan, dan non-medical dia limitkan. Jadi tak boleh buat lebih pada itulah. Jadi kena membantulah. Dulu masa mula-mula tiba-tiba macam tiba-tiba alamak COVID datang. Jadi macam mana dia nak handle tu? Ada tak rasa macam terkejut apa tak ada? Memang terkejutlah sebab orang tak datang hospital. Mana orang bukan COVID tak ada ke? Kami pun yang terpaksa saja, yang emergency yang datang. Sebab semua takut nak keluar. Itulah, dan MCO dah tak boleh keluar. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah kembali pulih, pemulihan ni. Sekarang ni era pemulihan dan era pembinaan balik. InsyaAllah saya rasa pas April ni akan ramailah datang balik. Faham? Baik. Terima kasih Tuan untuk pencerahan daripada soalan tadi tentang era pandemik COVID-19, tentang pelancongan perubatan ataupun pelancongan kesihatan. Jadi penonton-penonton, banyak lagi kita nak kongsikan, tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama My Halal. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton kerana terus bersama dengan kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya, dia kata, alamak, malam ni tengok-tengok dah tengah-tengah My Halal, dia kata nak tengok ulangan di mana? Boleh pergi ke Facebook TV Jakim untuk tengok ulangan My Halal kita. Ya, kerana di sana kita ada buat secara langsung bagi mungkin penonton-penonton yang tak sempat melihat di KCTV, boleh melihat di Facebook rasmi kita di TV Jakim. Baik, kita nak teruskan perbincangan. Kalau tadi kita dah tanya kepada doktor tentang bagaimana lepas pandemik COVID-19 ataupun dalam pandemik COVID-19, macam mana dalam industri perubatan, pelancongan perubatan, memang ada sedikit terkesan katanya tadi. Buka-buka pintu tak ada orang. Aduh, terkejut juga kan. Mereka ramai yang punya tak ada orang. Lalu buka-buka macam kosong 003. Kan. Mungkin buka-buka pintu, tak ada. Lepas tu ada juga. Okey, baik. Kalau kita nak pergi kepada pelancongan, okey, dengan Tuan Suhaimi. Baik, ni soalan simple, mudah, tapi saya nak tahu. Kalau contohlah dulu-dulu kita pakai, okey, siapa nak melancong, kita ada buat package pelancongan, okey, ramai orang pergi. Tapi contoh bila mana dah tambah perkataan halal kat belakang tu, okey, kita ada buat pelancongan halal ataupun pelayaran Islami. Adakah dia lebih ataupun nampak sama je, ataupun letak perkataan halal tu jadi marketing hebat? Dia jadi satu marketing yang secara mantap lah. Oh, mantap lah. Mantap. Dia akan tambah nilai. Ada tambah nilai kepada orang dan sebagainya. Jadi itu satu strategi yang bagus juga. Kerana pelancongan halal ni juga sering dah mendapat tempat dah. Sebab kenapa? Zaman-zaman COVID ni, orang bukan Islam kurang berjalan. Tapi orang Islam ni tak cukup hati kot. Tengok kat Pasaraya, orang Islam. Kan? Tengok dekat mana-mana keluar, orang Islam. Jadi semua orang Islam. Jadi maknanya sampai kawan saya, sahabat saya sini kata apa? Wah, saya kata Suhaimi, kita orang pun mau jual umrah boleh kata. Sebab dia kata orang Islam ni tak, sebab kita tawakal kita kuat. Tawakal kita kuat. Yang penting hati. Betul. Tapi tu tekadlah bahawa saya sikit sedap sentuh sikitlah bahawa pelanconganlah satu bidang yang benar-benar terjejas di sepanjang COVID-19 ni. Dan tuan-tuan cakaplah, hikmah daripada COVID-19 ni paling besar pada agensi pelancongan. Dulu, masa saya mula-mula dululah, kita mula-mula buat pelancongan kat 20 tahun dulu kan, kita kata, saya sembang dengan kawan saya. Tuan-tuan kat saya telan kata-kata ni balik. Pelancongan adalah satu industri yang paling terakhir untuk runtuh berbanding dengan bidang-bidang cabang ekonomi lain.
Contoh tengok Greece, tengok Mesir contohnya. Walaupun dah runtuh ekonomi dia, tapi pelancongan dia still on. Maknanya still okey. Greece negara. Jadi kata apa? Saya dengan David tadi saya kata apa tahu? Saya buat agensi pelancongan ni sebab kerana ini bidang yang paling selamat. Yalah. Allah hantar halus kecil tak nampak pun. Itu tersungkur dulu. 2 tahun tersungkur dulu. Pelancongan tersungkur dulu. Maknanya Allah hantar harus halus kecil saja. Tapi hikmah daripada COVID-19 ni, saya lihat bahawa agensi-agensi pelancongan ni dia lebih kreatif. Betul. Yang pertamanya, ada sahabat-sahabat saya kat luar sana, di pelancongan dia bijak. Masa zaman PKP orang tak keluar. Orang monta-monta nak keluar ni. Mereka buat pula virtual tourism. Wah, ini itu dia buat zoo ya. Dia buat je. Jadi dia orang buat bayaran sikit, RM5 ke RM10 ke. Oh, tak ada masalah. Duduk rumah, dia orang boleh tengok virtual tourism. Ini satu idea yang baik. Mereka menggunakan teknologi dan menggunakan situasi. Itu bagus. Dan masa sama juga kami juga belajar bahawa kami tidak boleh, kami kena cari pendapatan lain. Jadi ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya kat luar sana terjawab agensi ini, dia dah ada bisnes-bisnes lain. Jual kepek, jual kain baju sekarang ni kan. Jadi bila katakanlah pelancongan kembali pulih, saya percaya mereka lebih mantap, lebih ekonomi lebih bagus kerana mereka ada berbagai cabang yang mana mereka boleh meneruskan. Sebab yang buat pelancongan ni otai-otai je. Jadi mereka akan terus maju dalam bidang pelancongan ni, insya-Allah. Kami tak sabar ni. Orang lain gear 1, gear 2. Kami dah gear 5 dah tu betul. Laju dah. Laju dah ni. Jangan accident sudah. Itu je. Ni macam mana ni? Ya. Tapi Azrin ada juga soalan. Okey, kalau nak promote mengenai pelancongan, tentunya kita akan gunakan seperti model dan sebagainya. Kalau guna halal sendiri macam mana pula Tuan Suhaimi? Adakah akan guna Da'i Azrin untuk sebagai model pelancongan halal? Sebenarnya negara kita ni sebenarnya jenama halal JAKIM tu sendiri dah punya kekuatan tersendiri tau. Maknanya saya pergi luar negara mana, dia kata dia boleh Malaysia saja, dia kata dia suka Malaysia sebab kenapa? Feel free. Dia hassle free. Jadi bagi saya halal JAKIM, jenama halal JAKIM itu sendiri menjadikan umat Islam seluruh dunia suka pada Malaysia dan punya kekuatan Malaysia untuk bangkit selepas pasca Covid ni. Dan bagi saya bila kata pelancongan halal tadi tu, memang ia jatuh penjenamaan yang cukup baik untuk kita menghadapi akan datang punya pelancongan, insya-Allah. Kalau tuan macam mana tentang kesihatan ataupun perubatan halal? Dia jadi macam satu marketing juga ke? Bila orang sebut saja An-Nur, orang tahu okey ini Islam. Macam cahaya tu. Cahaya tu. Dia kalau kita kata pelancongan halal atau pelancongan perubatan, bila kata halal tu maknanya dia rasa tenang, sakinah. Sebab dia tahu apabila dia datang situ dia akan dapat perkhidmatan yang baik. Orang akan mesra, semua senyum. Sebab perawat tu dia tahu apa dia buat tu adalah amal soleh bagi dia. Jadi kami punya perawat ni, jururawat ni, orientasi dia mula-mula masuk tu belajar senyum tu. Dia belajar kita ada 3S gitu. Apa tu? Salam, senyum, syafakallah. Jadi itu orientasi dia. Jadi dia masuk tu kita orientate kan dia bahawa kerja ni adalah satu ibadah dan ini adalah amal soleh. Allah kata wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Apabila dia beramal soleh, lelaki atau perempuan, maka dia akan dapat hayatan thayyibah. Kita pun nak halalan thayyibah kan? Makanan halalan thayyibah. Setiap hari kita nak hayatan thayyibah, insya-Allah. Itu orientasi pada jururawat. Apabila dia dah faham dah tu bahawa amal dia ni, kerja dia ni adalah amal soleh, insya-Allah dia senyumlah selalu. Sebab itu pun part of sedekah. Amal soleh. Saya tengok sejam lebih senyum dia tu. Memang penyakit lelaki kan dirawat dengan doktor lelaki lah. Sebab apa orang boleh tahu macam tu ke? Itu ada benda-benda disiplin yang tentu saja untuk orang perempuan. Macam ONG iaitu sakit puan, semua doktor kita adalah doktor perempuan. Tak boleh lelaki. Jadi selesa itulah sakinah tadi. Bila perempuan tu datang dia selesa, terasa. Macam kita lelaki pun selesa juga. Datang pula nurse lawa-lawa kan kita itu jaga. Satu lagi, kita tak boleh charge overcharge. Maknanya kalau doktor tu buat satu prosedur, dia tak boleh charge 2 prosedur. Itu dah haram. Jadi itu salah dari sisi Islam. Jadi itu kita tanamkan, doktor tu tak boleh buat benda ni. Baik. Okay, kita dapat satu daripada sudut perubatan, satu daripada sudut pelancongan. Memang bila kita gabungkan tentang topik perbincangan pada malam ini, potensi pelancongan halal memang sangat-sangat menarik dan saya yakin penonton-penonton dapat sesuatu. Jadi saya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada
kepada Tuan. Terima kasih juga kepada doktor untuk pencerahan, untuk info-info dan juga kongsi pengalaman kepada penonton-penonton semua untuk kita fahami tentang pelancongan perubatan halal khususnya di Malaysia. Jadi saya serahkan kepada Hanin. Silakan, Hanin. Baiklah, terima kasih Azrin dan juga kedua-dua panel jemputan kita pada malam ini. Hanin rasa sangat seronok pada malam ini kerana mendapat satu ilmu yang unik, iaitu mengenai pelancongan perubatan halal yang jarang kita dengar sebenarnya dalam Malaysia ini. Dan diharapkan pada malam ini penjelasan yang diberikan dalam tajuk potensi pelancongan halal ini dapat memberi manfaat yang baik kepada seluruh masyarakat di luar sana. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir rancangan. InsyaAllah kita berjumpa dalam siri My Halal Jakin yang seterusnya. Setiap hari Jumaat jam 9 malam hanya di RTM 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.